Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid. Untuk video kali ini, cikgu akan membincangkan mengenai subtopik 9.3 polimer. Berikut adalah standard pembelajaran yang kita akan lihat. Yang pertama, menerangkan polimer semula jadi dan polimer sintetik. Yang kedua, menerangkan proses pempolimeran penambahan. Yang ketiga, berkomunikasi mengenai ciri dan proses pembulkanan getah. Yang keempat, menjana idea tentang teknologi terkini berasaskan getah. Okey, baik. Kita lihat dulu barang-barang yang cikgu tunjukkan ni. Ada tayar, ada Lego, ada ni botol deterjen, ada apa lagi ni? Kerusi. Apa persamaan benda-benda ini? Persamaannya adalah benda-benda ini keempat-empatnya adalah barangan polimer. Jadi, apakah itu polimer? Okey, polimer merupakan satu molekul besar yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil, yang mana unit molekul kecil itu dikenali sebagai monomer. Polimer boleh dikelaskan kepada dua, iaitu polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey, polimer semula jadi ni adalah yang wujud secara semula jadi. Contohnya, kanji, protein, getah asli. Dan kanji ni pula dia ada monomer, unit kecilnya kan, ingat. Unit kecilnya adalah glukosa, kegunaan memberi tenaga. Protein, asid amino, dia punya monomer. Getah asli, monomernya adalah isoprena. Okey, dan seterusnya begitulah. Okey, kita lihat pula polimer sintetik. Polimer sintetik pula adalah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Contohnya polietena, yang mana monomer bagi polietena adalah etena. Kegunaannya adalah untuk membuat botol plastik, beg plastik, baldi dan sebagainya. Polystyrena terdiri pada monomer styrena, yang mana untuk membuat bekas pembungkusan, peralatan elektrik dan sebagainya. Okey, yang ini boleh baca lagi first spec. Monomernya adalah metal metacrylat, yang mana untuk membuat cermin pesawat, tingkap kenderaan dan getah sintetik. Monomernya adalah neoprena, membuat sarung tangan, tayar kereta dan juga tapak kasut. Okey, kita lihat proses pempolimeran. Apa tu proses pempolimeran? Dia adalah monomer ni bercantum melalui ikatan kimia menghasilkan polimer. Okey, kalau kita lihat gambar raja di sini, untuk proses pempolimeran asalnya dia adalah unit molekul yang asaskan, molekul kecil yang kita panggil monomer. Ni yang kecil bulat ni. Kemudian melalui satu proses yang dipanggil proses pempolimeran, dia membentuk satu ikatan polimer. Menjadilah dia polimer. Okey, dalam bentuk rantaian. Okey, seterusnya penyapolimeran. Penyapolimeran adalah apabila molekul di polimer itu dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia. Contohnya yang ini maksudnya terbalik sejalan dengan proses pempolimeran. Kalau pempolimeran daripada monomer, ada ikatan kimia untuk mencantumkannya jadi polimer kan? Kalau penyapolimer, daripada polimer tu melalui satu tindak balas kimia, dia akan terpisah menjadi monomer. Okey. Yang seterusnya, pempolimeran penambahan. Apa tu pempolimeran penambahan? Ia adalah satu proses pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal yang melibatkan monomer jenis yang sama. Okey, jadi kita tengok contohnya polietena. Yang mana polietena ni, kalau kamu perhatikan di situ ada ikatan ganda dua pada C dengan C. Mengikat karbon dengan karbon tu ada ikatan ganda dua. Selepas melalui pempolimeran penambahan, dia akan memecahkan ikatan ganda dua tu menjadi ikatan tunggal. Dan jadilah dia polietena. Okey, menjadi polimer. Okey, kita sambung yang seterusnya. Okey, kita lihat pula getah asli.
Okey, getah asli juga dikenali sebagai lateks. Okey. Lateks ni merupakan salah satu contoh polimer semula jadi. Okey. Ciri-ciri getah asli adalah kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebat elektrik yang baik, tidak terlap udara. Ini adalah ciri-cirinya. Okey. Jadi ini adalah yang biasa kamu lihat kan sekiranya dipaparkan di televisyen dan sebagainya. Ini adalah getah dalam keadaan cecair setelah ditoreh. Okey. Sekarang kita tengok. Molekul getah di sini nih ada apa? Ada molekul-molekul getah ni sebenarnya berbentuk rantai dan diselaputi oleh membran protein. Okey. Cas-cas negatif pada luar permukaan membran menolak antara satu sama lain, maka lateks kekal wujud sebagai cecair. Sebab itulah dia masih dalam keadaan cecair. Sebab dalam ni, getah ni yang kita lihat lateks ni, dia ada molekul-molekul getah dalam tu. Dan molekul-molekul getah tu diselaputi oleh membran protein. Di membran protein tu pula ada cas-cas negatif yang menolak antara satu sama lain, menyebabkan lateks itu kekal wujud sebagai cecair. Bagaimana lateks boleh ditukarkan menjadi pepejal? Bagaimana? Okey, kita lihat prosesnya. Tindakan asid terhadap lateks. Okey, kalau kita lihat daripada gambar ini, di luar ni tadi ditunjukkan membran protein, yang mana pada membran protein pada molekul getah tu mempunyai cas-cas negatif yang menolak antara satu sama lain. Apabila asid ditambahkan, ion-ion hidrogen daripada asid bercas positif akan menetralkan cas negatif pada membran protein, menyebabkan membran protein akan pecah. Apabila membran protein tu pecah, dia akan berlanggar antara satu sama lain. Molekul getah tu akan berlanggar antara satu sama lain dan salinglah berbelit membentuk gumpalan pepejal. Okey, sebab itu dia akan jadi bentuk pepejal. Bagaimana pula tindakan alkali terhadap lateks? Okey, tadi asid, sekarang alkali. Kita lihat daripada gambar raja ni. Okey, apabila alkali ditambahkan, apa yang berlaku? Okey, ion-ion hidroksida daripada daripada alkali itu tadi, dia akan menetralkan ion hidrogen daripada asid. Okey, tadi asalnya getah dalam getah tu sudah ditambahkan dengan asid kan. Jadi dia menyebabkan dia telah neutral. Okey, apa pula yang berlaku kalau ion hidroksida ni ditambahkan, iaitu alkali ditambahkan? Dia akan menetralkan ion hidrogen daripada asid. Okey. Cas-cas negatif kekal pada membran protein dengan ketiadaan asid. Okey, maka molekul getah akan tetap menolak antara satu sama lain dan tidak berlanggar. Maka molekul getah kekal dalam keadaan cecair. Maksudnya, kalau sekarang ni kita tambahkan asid ke dalam lateks, dia akan menyebabkan lateks itu bergumpal. Disebabkan membran proteinnya telah pecah dan molekul getah itu berbelit antara satu sama lain. Okey. Kalau pula kita tambahkan alkali terhadap lateks tersebut, pada asalnya ada ion hidrogen daripada asid dalam situ. Ion hidrogen tu akan dineutralkan oleh ion hidroksida. Maka kembalilah kepada negatif permukaan membran protein molekul getah tadi. Jadi setelah dia negatif, dia kembalilah menolak antara satu sama lain dan tidak lagi molekul getah itu tidak lagi berlanggar. Maka molekul getah kekal dalam keadaan cecair. Okey. Kita teruskan. Okey, pemvulkanan getah. Apa tu pemvulkanan getah? Kenapa kita perlu buat? Untuk membaiki sifat getah dan menjadikan getah asli itu lebih kuat. Okey. Proses pemvulkanan ni adalah satu proses pemanasan getah bersama sulfur.
Okey, kalau kita lihat sini, ini adalah rantai polimer getah asli. Apabila kita panaskan bersama sulfur, maka sulfur itu akan ditambahkan ke dalam molekul getah tu, rantaian getah, maka membentuklah rantai silang sulfur. Dan proses ini adalah proses pemvulkanan kan, akan menghasilkan getah tervulkan. Okey. Ni, atom sulfur ditambah ke dalam molekul polimer getah asli menghasilkan getah tervulkan. Okey, atom sulfur tadi yang kita tambahkan, dia menghasilkan rangkai silang sulfur antara rantai getah polimer. Okey, jadi apa yang berlaku lagi? Rantai polimer getah tervulkan ini sukar menggelongsor sebab ada rangkai silang tu kan, rangkai silang sulfur tu. Dan dia juga struktur molekul getah tervulkan tu sukar untuk diputuskan. Lebih kuat lah. Okey. Jadi, ciri-ciri getah tervulkan adalah seperti yang berikut. Yang pertama, keras dan lebih kenyal, penebat elektrik yang baik, tidak mudah teroksida di udara, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali, tidak telap terhadap cecair dan udara, serta tahan terhadap haba. Okey. Jadi, sekarang ini banyak sudah teknologi terkini yang berasaskan getah. Antaranya adalah ni, yang kita selalu lihat di mana nih? Jalan raya kan? Ni adalah aspal terubah suai getah ataupun lebih dikenali sebagai CMA. Okey, digunakan sebab dia lagi tahan haba. Kan kita Malaysia ni cuaca yang panas kan, selalu panas. Jadi dia lebih baiklah dan mengurangkan hentakan pada kenderaan. Okey. Lepas tu kita ada ni getah color. Ni untuk digunakan dalam bidang seni, melukis dan sebagainya. Kita lihat dia gunakan getah color ni. Okey, dan yang seterusnya adalah pad landasan getah. Ini yang digunakan pada landasan di antara enjin dengan kenderaan kereta api tu. Okey, di landasan getah itu supaya dia lebih mengurangkan hentakan lah. Okey, dan lebih selamat. Okey, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Suri Education Channel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.